warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pensyarah saya iaitu Prof. Mas. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyelewengan sosial dan delinkuensi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama saya iaitu Nur Fadilah Syuhada binti Masinin. Mari kita beralih kepada pengenalan tajuk ini. Bagi pengenalan tajuk ini, penjelasan biologi dan psikologi moden tentang kenakalan sering dikemukakan dalam kerangka pembangunan, iaitu sikap dan tingkah laku seseorang dianggap berubah dari semasa ke semasa apabila berkembang secara fizikal dan psikologi. Selain itu, perspektif semasa ini memperkenalkan pelbagai situasi sosial atau persekitaran yang boleh menghalang atau memudahkan pertumbuhan dan pembangunan manusia. Dalam pengertian ini, teori pembangunan manusia moden adalah serupa dengan pemikiran terdahulu seperti Freud. Freud, walau bagaimanapun cenderung memberi tumpuan kepada keabnormalan dalam pertumbuhan manusia dan masalah yang dijana daripada keabnormalan seperti yang berlaku pada awal kehidupan seseorang. Seterusnya kita beralih kepada model pembangunan moral Kohlberg. Kohlberg berpendapat bahawa manusia berkembang dari segi hubungan antara satu sama lain dan idea serta nilai normal. Menurut Kohlberg, orang berkembang secara berperingkat-peringkat, bermula dengan apa yang disebutnya tahap prakonvensional, seterusnya terdapat tahap konvensional diikuti oleh tahap pasca-konvensional. Dalam setiap peringkat terdapat 2 peringkat, dengan jumlah 6 peringkat pertumbuhan dan perkembangan. Seterusnya kita beralih kepada model yang seterusnya. Model yang seterusnya adalah model pembangunan sosial. Model pembangunan sosial kenakalan mengamalkan pandangan dinamik tingkah laku manusia. Ini serupa dengan beberapa teori individualistik iaitu model SDM mengekalkan bahawa manusia berkembang dan berkembang secara berperingkat. Satu perbezaan antara penjelasan individualistik mengenai kenakalan yang dibincangkan sebelum ini dan model pembangunan sosial ialah menganggap pertumbuhan dan pembangunan bersifat sosial. Seterusnya kita beralih kepada jalan ke arah delinkuensi. Menurut penyelidikan Moffitt, Terry Moffitt dan rakan-rakannya telah mengkaji laluan kepada jenayah dan kenakalan dalam kalangan sampel belia di New Zealand selama beberapa tahun. Reka bentuk penyelidikan ini adalah membujur dan kanak-kanak telah dipilih daripada populasi belia usia prasekolah hingga remaja. Dalam kajian ini, Moffitt dan rakan-rakan telah mendapati bahawa sampel kecil belia menunjukkan tanda-tanda tingkah laku antisosial dari usia prasekolah dan terus menunjukkan tingkah laku antisosial dan jenayah melalui remaja dan dewasa. Seterusnya, penyelidikan Moffitt ini juga mencadangkan bahawa belia berterusan khusus hayat iaitu LCP. Ini berbeza dengan ketara daripada juvana lain dari segi kebolehan lisan dan ingatan. Kumpulan berterusan khusus hayat ini sering dicirikan oleh ciri-ciri logik biopsiko yang lain seperti gangguan kekurangan perhatian atau lebih dikenali sebagai ADD. Memiliki ADD tidak secara automatik menandakan kesukaran seumur hidup dengan tokoh pihak berkuasa dan sistem perundangan. Seterusnya kita beralih kepada teori umum keganasan. Satu lagi pandangan jenayah yang berterusan. Kebanyakan pandangan Moffitt mengenai laluan LCP kepada kenakalan adalah serupa dengan idea Gottfrieden dan Hirschi dan teori umum jenayah. Menurut teori umum jenayah iaitu GTC, pesalah berkongsi sifat asas yang biasa iaitu kekurangan kawalan diri, impulsif yang berkaitan dengan keperluan untuk keseronokan. Pesalah jenayah tidak semestinya psikopat atau penuh dengan kejahatan seperti yang dicadangkan oleh beberapa teori individualistik terdahulu. Malah sebaliknya, orang-orang ini tidak dapat mengawal keinginan impulsif mereka, yang sering mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Dalam pengertian ini, penjenayah pada dasarnya adalah pesalah yang berterusan sepanjang hayat. Sekian dan terima kasih. Itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.